Kita teruskan kuliah kita untuk melihat apakah yang akan berlaku sekiranya source, sink dan linear bergabung. Tetapi pada keadaan ini kita kata kita akan melihat sekiranya source dan sink berada pada satu titik, bentuk apakah yang berlaku. So jadi maksudnya untuk tajuk ini, pertama tadi kita lihat jika sink dan source akan membentuk oval gini, dan apabila linear masuk, kita kata akan membentuk oval. So sekarang kita ingin melihat apakah yang akan berlaku sekiranya sink dan source di sini berada pada satu titik. Okey, diringkaskan cerita, sekiranya sink dan source berada pada satu titik, dia membentuk doublet. Okey. Kemudian sekiranya ada linear yang melalui doublet tersebut, ia akan memberi bentuk bulatan ataupun silinder. Okey. So jadi diringkaskan cerita, kita ingin melihat combination di antara doublet dan linear, dan hasil gabungan tersebut akan menghasilkan satu keadaan dipanggil flow around cylinder. Dan kemudian kita kata kita masukkan satu lagi elemen, iaitu vortex. Kerana kalau pelajar ingat, kita ada 4 basic flow, tetapi vortex kita tak pernah gunakan. So jadi di dalam tajuk ini kita akan masukkan nilai vortex. Oleh itu dia akan menjadi doublet campur vortex dan campur linear. So ini menyebabkan kita kata akan berlaku satu rotation. So apa yang berpusing, kita kata silinder tersebut akan berpusing. Jadi kita boleh namakan dia sebagai flow around rotating cylinder. Okay, kalau tak ada vortex, kita hanya panggil sebagai flow around cylinder. Okay, kita pergi kepada flow around cylinder, iaitu hasil gabungan doublet dan juga linear. So, macam mana kita nak menulis stream function? Sama sahaja, kita hanya campurkan. So, kita campurkan doublet dengan linear. So, kita ketahui doublet adalah mu per 2 pi r sin theta, dan linear selalunya kita ambil nilai negatif, maknanya aliran daripada kanan ke kiri. So, kita menulis sebagai negatif u r sin theta. Okay. So, kemudian kita kata aliran ini akan menyebabkan, so kita ada doublet di situ. Apabila linear masuk, ia akan membentuk satu silinder. Ataupun kita kata ia seolah-olah aliran linear ini akan melanggar dengan aliran doublet, dan dia akan bergerak ke atas dalam bentuk semi circle, dan yang bawah akan bergerak juga dalam bentuk semicircle, dan akhirnya akan bertemu di sini dan akan bergerak semula. So oleh kerana aliran yang di dalam ini tidak akan keluar di seperti ini, dan aliran di luar tidak akan masuk seperti ini, oleh itu kita boleh beranggapan bahawa ia sebenarnya seolah-olah menjadi satu solid object di sini. Jadi maksudnya contoh, kalau kita ada tiang di permukaan laut, tiang oil and gas atau sebagainya, kita ingin membuat analisa bagaimana air melalui tiang tersebut, kita bolehlah menggunakan idea stream function doublet yang dicampurkan dengan linear. Okay, so kemudian kita kata kita perlu mencari apakah nilai psi combination. Seperti yang kita tahu, kita tak boleh nak anggap psi combination simply sama dengan kosong. So, jadi kita kena uji. Cara ujinya macam mana? So, andai kata kalau kita ada bentuk bulat seperti ini, dan kita ada linear di sini yang masuk, kita kata yang paling mudah kita menggunakan titik di sini. So, titik di sini kita kata jarak ini adalah R, tetapi angle di sini adalah 0 darjah. Oleh itu kita masukkan nilai R theta sama dengan R 0 darjah ke dalam persamaan ini. So kita kata sin 0 akan menjadikan 0. Oleh itu psi combination akan menjadi 0. Okay. Itu sebab kita ambil aliran daripada kanan ke kiri, supaya kita boleh menganggap kedudukan di sini adalah
kosong. So kalau kita kedudukan seperti ini, kita akan anggap bahawa nilai di sini kita kata mempunyai angle adalah 180 darjah. Okay, selalunya by default orang akan buat aliran untuk linear adalah daripada kanan ke kiri. Okey, so kemudian apa yang kita buat ialah kita kena faham apabila bentuk bulatan telah berlaku, maksudnya kita ada aliran linear dan bentuk bulatan telah berlaku dan kita mengatakan bahawa ia akan menjadi satu solid object, objek pejal. So, objek pejal ini membawa maksud nilai R di sini adalah fix. Okey, oleh itu kita tak boleh nak ambil R sama dengan kosong ataupun R ada R1, R2, R3, R4 kerana apa? Nilai R sepatutnya constant. So, jadi kita kata kita menulis sebagai ini ialah stream function yang kita ada. Kita anggap bahawa sekiranya R menjadi A ataupun R mempunyai nilai sebagai A iaitu constant di sini maksudnya. Sesetengah buku dia menggunakan capital R. Okay, so dalam contoh ni saya beri capital A. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena masukkan di dalam equation. Kita boleh simplify equation itu seperti ini. Okay, dan akhirnya kita boleh dapatkan nilai kosong sama juga dengan mu per 2 pi A tolak UA. Dan sekiranya kita meneruskan pengiraan, kita boleh mengira nilai mu sama juga dengan 2 pi UA square. So maksudnya inilah kekuatan yang perlu ada di dalam doublet supaya ia menghasilkan bulatan dengan jejari R. So kemudian apa yang kita buat ialah kita masukkan semula nilai mu ini ke dalam equation asal combination of doublet and linear. Kita masukkan, kita selesaikan dan akhirnya kita boleh menulis final equation seperti ini. Oleh itu adalah advantage bagi pelajar untuk menghafal psi untuk flow around cylinder. Okey, flow around cylinder katakan. Okey, psi stream function combination ataupun stream function untuk flow around cylinder ialah negatif UR sin theta 1 tolak A kuasa 2 per R kuasa 2. Di mana nilai A kuasa 2 di sini adalah nilai jejari. So, ia adalah fix. So, ditulis. Oleh itu, stream function untuk flow around cylinder boleh ditulis seperti ini. Dan velocity potential untuk flow around cylinder boleh ditulis seperti yang ditunjukkan di dalam slide. Okay, walau bagaimanapun kita kata velocity potential selalunya kurang penting di dalam tajuk ini. So pastikan pelajar boleh menulis stream function dengan baik. Kemudian kita mengira velocity component. Oleh itu, apa yang kita perlu buat ialah kita menggunakan Cauchy-Riemann equation d psi over r d theta. Kita bezakan dengan rumus yang kita ada, kita boleh dapat UR sama dengan negatif U cos theta 1 tolak A kuasa 2 per R kuasa 2. So, kemudian kita buktikan, so kita dapati bahawa sekiranya had laju UR sama dengan kosong ataupun pada titik stagnation point iaitu had laju sama dengan kosong, kita dapati bahawa betullah nilai R akan sama dengan A. Okey, seterusnya kita mengira nilai U theta. Sama juga kita menggunakan idea Cauchy-Riemann equation, kita masukkan psi combination dan akhirnya kita boleh dapat nilai ini. So, kemudian oleh kerana nilai R akan sentiasa sama dengan A kerana ia bentuk bulatan, oleh itu nilai R adalah constant. Semua adalah sama dengan A. So, kita masukkan nilai R sama dengan A. Oleh itu, U theta akan menjadi 2U sin theta. So, kemudian kita
boleh mengira pada kedudukan apakah maksimum velocity berlaku. So kalau kita lihat pada rumus ini, kita boleh anggar bahawa pada theta sama dengan 90 darjah, kita kata had laju akan menjadi maksimum kerana nilai sin di sini menjadi 1. Oleh itu, had laju maksimum akan menjadi 2u. Jadi maksudnya pelajar boleh imagine bahawa sekiranya ada u yang bertiup di sini, so apabila dia naik ke atas, so di atas ini dia mencapai had laju maksimum. Tetapi itu adalah komponen, maksudnya kita kata komponen u theta adalah maksimum. Kemudian kita melihat sedikit analisis berkenaan dengan pressure on cylinder surface. So yang ini saya rasa pelajar boleh faham kerana kita telah menggunakan Bernoulli equation untuk mengira pressure di dalam fluid mechanics 1. Ini adalah rumus Bernoulli equation, cuma kita tidak mengambil kira kedudukan Z. Kerana kalau kita ada silinder di sini, kita beranggapan bahawa ketinggian antara bawah dan atas ini tidak memberi banyak perbezaan, oleh itu kita abaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, selalunya kajian ini dibuat ialah berkenaan kalau katakan kita buat secara tiang. So kita ada tiang di sini. So ada air yang lalu di sini dan bergerak. Oleh itu kedudukannya sebenarnya adalah pada satu satah. Okey, pada satu kedudukan satah. Oleh itu nilai Z sama dengan 0. Tapi selalunya kita boleh beranggapan bahawa ketinggian di sini tidak banyak membantu. Oleh itu untuk selesaikan pengiraan ini dengan mudah, kita beranggapan bahawa function of Z kita kata tidak perlu diambil kira. Oleh itu kita menulis equation seperti ini kerana kita ingin mengira nilai pressure. So kita fokus kepada P2. Kita ubah equation tersebut menjadi P2 tolak P1 over rho G sama dengan V1 kuasa 2 tolak V2 kuasa 2 per 2G. Cuma di sini pelajar kena faham. So sekiranya kita ada satu bentuk bulat di situ, okay, point 1 sebenarnya adalah point di sini. Maksudnya point sebelum ia melalui silinder tersebut, dan point 2 adalah point setelah ia berada di atas silinder. So jadi kita kata pada V1 di sini, had lajunya memadai untuk kita menulis sebagai U. Maksudnya had laju linear sebelum linear berlanggar dengan silinder. Tetapi pada had laju V2 di sini, kita perlu mengira apakah total had laju. So bagaimana untuk kita menulis total had laju, kita kena refer kepada velocity komponen kita. So jadi kalau kita lihat velocity komponen kita, kita dapati kita ada dua. Kita ada komponen UR dan kita ada komponen U theta. So jadi maksudnya had laju resultant V2 itu adalah UR kuasa 2 campur U theta kuasa 2 punca kuasa. So jadi kalau kita lihat di sini, sekiranya kita masukkan nilai R sama dengan A, kita dapati bahawa UR sama dengan 0. Kemudian kalau kita masukkan R sama dengan A, kita dapati bahawa U theta sama dengan 2U sin theta. Oleh itu kalau UR kat sini 0, so kita bolehlah menulis bahawa V2 di sini sama juga dengan U theta kuasa 2 punca kuasa. So jadi kita kata punca kuasa kita buang, kuasa 2 pun kita buang. Jadi kita boleh menulis had laju V2 akan sama dengan U theta. So jadi dalam pengiraan ini kita masukkan nilai V2 sebagai 2U sin theta, iaitu sama dengan nilai U theta di sini. Kemudian kita masukkan nilai ini, kita masukkan V1 ke sini, so kita masukkan V2 ke dalam ini dan kita boleh rearrange equation itu menjadi sebutan ini. So saya harap pelajar boleh buat calculation ini, ia cuma calculation mudah sahaja. Okey, kemudian kita kata kita ringkaskan, selalunya kita akan mencari nilai coefficient of pressure. So coefficient of pressure kita tulis sebagai CP, kita boleh tulis seperti ini. So P2 tolak P1 over 1/2 rho U kuasa 2
sama juga dengan 1 tolak 4 sin kuasa 2 theta. So rumus ni sebagai apa sebenarnya? Sebenarnya adalah rumus yang daripada sini kita bawa ke kita jadikan dia satu pemalar di sini. So ataupun kita factorizekan dia, so kita boleh dapat 1 per rho u kuasa 2 dalam kurungan 1 tolak 4 sin kuasa 2 theta. So kita bawa nilai yang ini, kita factorizekan, kita bawa nilai ini ke sebelah. So kita ada P2 tolak P1 di bahagian atas. Okey. Di sini saya rasa nanti pada next calculation ataupun next topic ataupun di dalam fluid mekanik 1 saya ada tunjuk juga. Okey, selalunya kita boleh mengira, contohnya kalau kita ada drag force, kita boleh mengira sama juga drag force ni sama juga dengan FD dibahagikan dengan setengah rho AU kuasa 2. So ataupun kita kata kita boleh mengira CL, lift coefficient, sama juga dengan lift force dibahagikan dengan setengah rho AU kuasa 2. Okay, sama juga pressure, kita kata CP sama juga dengan pressure dibahagikan dengan setengah rho U kuasa 2. Okay, kenapa di dalam pengiraan force kita ada area? So yang ini saya harap pelajar perlu faham. Force sama juga dengan pressure time area. So jadi kita perlu ada nilai area untuk menghasilkan force. Dan tetapi kalau pressure sahaja kita tidak perlu nilai area. Oleh itu di dalam rumus ini kita tidak ada nilai A. So itu beza, maksudnya pelajar boleh nampak dia ada setengah rho U kuasa 2 tetapi tidak ada A. So kemudian kita kata bagaimana untuk mengira pressure at point number 2. Maksudnya pressure pada, kita ada bulatan di sini dan kita ada had laju ataupun point pada titik ini. So kita tahu P2 boleh ditulis seperti ini. So maknanya kita daripada equation ini kita pindahkan P1 ke sebelah, kita boleh mengira nilai P2. So kenapa kita boleh mengira nilai P2? Kerana P1 di sini, P1 yang saya tunjuk lukiskan, ia adalah point sebelum ia berlanggar dengan silinder. Oleh itu selalunya ia akan mewakili P ATM. Okey, so kemudian apabila kita dapat nilai P2 di sini, kita bolehlah mengira nilai drag force dan juga lift force. Okey, so drag force kita kata kalau kita ada sebuah kereta, okey, kita ada sebuah kereta, kita ada rintangan angin di sini. Saya rasa pelajar tentu faham drag force adalah rintangan angin yang disebabkan oleh pada paksi yang sama dengan angin yang datang. Tetapi lift force kita kata kalau kapal terbang ataupun kereta, dia adalah berkenaan dengan force pada perpendicular axis. Okay, yang ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut di dalam tajuk kedua, iaitu boundary layer. Tapi saya rasa ini adalah common. So kalau kita kira, kita boleh dapati bahawa nilai drag force kita boleh mengira dengan menggunakan dF cos theta. So yang ini saya harap secara detail saya akan terangkan dalam tajuk boundary layer nanti. So yang ini saya harap pelajar boleh hafal dulu rumus ini. So drag force sama dengan integration dF darab cos theta. So maknanya okay. So macam mana kita nak dapat nilai force? Pressure didarabkan dengan area. Oleh itu kita menulis nilai P2 cos theta didarabkan dengan A d theta. So kemudian kita masukkan nilai P2 di sini seperti rumus yang ada di sini. Okey, semua kita biarkan yang lain, cos theta A d theta, dan sekiranya kita membuat kameran 0 hingga 2 pi. Kenapa kita menggunakan 2 pi? Kerana bentuk kita adalah silinder. Jadi maknanya kita mengira daripada point sini sampailah dia kembali ke asal, so ia sama dengan 2 pi. So kalau kita masukkan kameran, limitnya 0 hingga 2 pi, kita akan menghasilkan jawapan 0. So yang ini saya rasa pelajar pun boleh faham. Kerana bentuk dia adalah simetri atas dan bawah, oleh itu apabila ada had laju, kita kata total force yang terhasil akan menjadi sama. Kerana
tekanan di sini akan menolak ke bawah, menghasilkan force ke bawah, tetapi tekanan di sini akan menolak ke atas, menghasilkan force ke atas. Oleh kerana bentuknya sama, permukaannya sama dan hal laju yang mendatang di sini adalah sama, oleh itu kita kata force tersebut ataupun daya tersebut akan diseimbangkan. So, jadi diringkaskan cerita, hasil kameran ini akan menghasilkan drag force sama dengan kosong. Dan seterusnya, kita juga boleh mengira lift force pada silinder. Rumusnya adalah negatif kameran dF sin theta. Okey, yang ini kita kata kenapa kita ambil negatif, kerana selalunya kita beranggapan bahawa force akan menekan ke bawah, tetapi lift force akan bergerak ke atas. So, kita anggap bahawa lift force bergerak pada arah yang berlawanan dengan common ataupun actual force, kita beri dia nilai negatif. Tetapi walau bagaimanapun, ada sesetengah buku dia abaikan nilai negatif ini kerana nilai lift force dan drag force mesti menghasilkan nilai positif. Maksudnya satu nilai. Okay, negatif hanyalah arah ia bertindak, dan selalunya lift force ini arahnya memang ke atas. Okay, so katakan kita abaikan nilai negatif, kita mengira lift force dengan menggunakan rumus ini, P2 sin theta A d theta. Kita buatkan kameran daripada 0 hingga 2 pi, kerana bentuk yang kita ada adalah silinder, kita masih lagi mendapat nilai kosong. So, jadi kenapa kita perlu, saya perlu menunjukkan pelajar cara untuk pengiraan kameran ini walaupun menghasilkan nilai kosong, kerana pertama, secara logiknya bentuk yang kita ada adalah simetri. Oleh itu, ia akan menghasilkan force yang balance antara kiri dan kanan. Okey, yang kedua kita kata tajuk kita adalah ideal flow. So, ideal flow ini membawa maksud kita kata no resistance. Maksudnya tidak ada geseran, tidak ada halangan. So, jadi bila tidak ada halangan, kita kata tidak akan ada perubahan tekanan. Kalau tak ada perubahan tekanan, maksudnya tekanan itu adalah force, maksudnya tidak akan ada berlaku apa-apa force yang tekanan yang kurang, tekanan yang tinggi. Oleh itu kita kata lift force dan drag force adalah sama. Okay. Lagi satu, kenapa di dalam drag force kita masih lagi mengatakan ia sama dengan kosong? Maksud resistance di sini ialah kita kata nilai viscosity di situ, viscosity effect, kita kata tidak diambil kira dalam hal ini. Oleh itu kita kata kalau kita ada molekul di sini, walaupun ia bergerak di atas permukaan solid surface bulatan seperti ini, kita kata ia tidak melekat. So, maksudnya viscosity effect tidak ada. Oleh itu kita anggap, kita kata tidak ada geseran berlaku, dan ini yang menyebabkan tidak ada drag force. Okey. Keterangan lanjut saya akan terangkan di dalam bab yang seterusnya, iaitu boundary layer. Kerana apa? Sekiranya viscosity effect ini kita ambil kira, ataupun shear stress kita ambil kira, wujud satu fenomena yang dinamakan boundary layer. Okay, nanti di dalam boundary layer kita akan melihat reason perkara ini. Okay, walau bagaimanapun di dalam tajuk bab ini kita membincangkan berkenaan dengan ideal flow. Oleh itu kita kata aliran udara adalah terlalu ideal, maknanya terbaik. Oleh itu ia menyebabkan tidak ada drag force dan tidak ada lift force.